Kita intro dulu. La 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 la. Tahukah anda, harimau yang paling garang dan bengis biasanya ialah harimau yang sudah hampir menemui ajalnya. Biasanya bila harimau itu sudah hampir mati, pada ketika itulah harimau itu menjadi benar-benar garang dan bengis. Kerana mungkin dia tahu hayat dia sudah hampir tamat, maka dia akan bertindak untuk menjadi segarang-garangnya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Begitulah mungkin boleh kita ibaratkan dengan kerajaan perpaduan madani ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana yang telah saya sebutkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian, drama berkenaan dengan langkah Dubai ini semakin lama semakin hangat, semakin orang kata apa mengujakan kita sebenarnya. Dan banyak sekali perkara yang berlaku yang menyebabkan kita tertanya-tanya, apa cerita sebenarnya? Apakah yang bakal berlaku? Apakah yang akan jadi natijahnya pada masa akan datang? Dan adakah kerajaan ini akan bertukar ke tak bertukar ke macam-macam lagi? Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, telah mengeluarkan satu kenyataan mencabar mana-mana MP yang dikatakan telah menarik sokongan itu untuk mengemukakan usul tidak percaya dekat Parlimen. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, better buat macam itu. Saya dah tunggu setahun. Sepanjang tahun saya tunggu kod-kod ada orang hendak membangkitkan usul tidak percaya sampai kesudah tidak ada usul tidak percaya itu. Jadi, apakah benda ini merupakan satu cabaran yang legitimate dan boleh kita jadikan sebagai satu orang kata apa tindakan buah terakhir daripada Anwar Ibrahim ataupun macam mana? Sebelum kita nak ulas perkara itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit back story. Macam mana yang anda tahu, langkah Dubai ini sebenarnya merupakan satu perkataan yang telah digunakan ataupun diperkenalkan oleh JCOM, iaitu sebuah badan propaganda yang terletak direct di bawah Jabatan Perdana Menteri yang kini sekarang dah berubah pergi masuk Kementerian Fahmi Fadil lah. Tetapi JCOM lah terlebih dahulu yang telah mengeluarkan istilah langkah Dubai ini. Bukannya Muhyiddin Yassin, bukannya Tuan Guru Haji Adi, bukannya Sanusi, bukan Hamzah Zainuddin, bahkan bukan juga Papa Beri atau Sir Azri. JCOM yang mulakan dahulu. Sebab apa? Mungkin seperti mana yang telah saya sebutkan kepada anda sebelum ini, JCOM hendak menggunakan istilah langkah Dubai itu sebagai satu cara untuk membawa satu konotasi negatif agar rakyat menjadi benci, menjadi menyampah dan marah kepada pihak pembangkang konon-kononnya hendak tebuk atap, hendak menyebabkan ketidakstabilan kerajaan. Tengok-tengok benda itu backfire. Rakyat rupa-rupanya sangat-sangat bersetuju dan mengharapkan agar langkah Dubai ini menjadi kenyataan. Macam tadi ketika saya pergi ke bengkel untuk memperbaiki kereta ibunda saya, arwah ibu saya punya kereta ada masalah tadi, kita pergi bengkel baiki, ramai sekali, saya rasa dalam 5 atau 6 orang berjumpa dengan saya pada ketika itu bertanyakan, "Bang, betul ke langkah Dubai ini nak jadi kenyataan? Bila bang nak jadi kenyataan? Memang kita tunggu sangat-sangat." Itu bukan orang Melayu saja tahu, orang Cina pun ada, orang India pun ada. Makanya rata-rata rakyat Malaysia memang menantikan sebenarnya kerajaan ini bertukar atas pelbagai alasan yang saya rasa saya tak nak disclose kat sini. Jadi ternyata apa yang cuba dibuat oleh JCOM itu telah menemui jalan buntu. Dia jadi backfire. Apatah lagi, berdasarkan kepada kenyataan daripada beberapa pimpinan Perikatan Nasional secara umumnya menyatakan bahawa benda ini hampir menjadi kenyataan, memang ada yang wujud dan macam-macam lagi hint lah. Mereka bagi hint yang begitu kau-kau menyebabkan lagi kepanasan pihak kerajaan perpaduan madani ini. Sehinggalah setiausaha kanan kepada Perdana Menteri iaitu Syamsul Iskandar Mat Akin, orang yang sama kalah kepada Zahid Hamidi ketika PRU yang ke-11 baru-baru ini, dia telah membuat laporan polis meminta polis menyiasat semua pihak yang dikatakan terlibat dalam konspirasi langkah Dubai ini di bawah Akta 124 ataupun Akta SOSMA atas alasan langkah Dubai ini merupakan satu konspirasi yang akan menjatuhkan kerajaan, membawa kepada ketidakstabilan dan juga membawa kepada ancaman kepada keselamatan negara. Dan beberapa orang pempengaruh yang menceritakan tentang langkah Dubai ini secara detail seperti Salim Iskandar, Cikgu Bat dan juga Sir Azri bakal berjumpa dengan polis esok untuk memberikan keterangan terhadap langkah Dubai ini di bawah Akta SOSMA. Tak berapa lama lepas itu, tuan-tuan sekalian, Perdana Menteri telah berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya, pertemuan itu adalah pertemuan rutin sahaja. Memang setiap kali nak mesyuarat kabinet, memang Yang Bertuan Agong akan berjumpa dengan Perdana Menteri untuk membincangkan tentang perkara-perkara yang bakal dibangkitkan dalam mesyuarat kabinet dan sebagainya. Dan sebenarnya benda itu bukan satu perkara yang luar biasa tuan-tuan. Yang luar biasanya pada pertemuan itu ialah tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan beberapa butiran perbincangan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong. Benda itu, apa yang dibincangkan oleh beliau dan juga Agong adalah rahsia.
di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA. Apa sahaja dibincangkan selain daripada perkara yang umum tidak boleh didedahkan oleh mana-mana pihak, termasuklah oleh Perdana Menteri itu sendiri. Bahkan Istana Negara juga tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan butiran perbincangan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang di-Pertuan Agong. Dalam erti kata lain, berkemungkinan besarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melanggar Akta OSA, telah melanggar Undang-Undang Negara dan beliau sepatutnya disiasat kerana telah melanggar Akta OSA yang tersebut itu. Tetapi itulah, siapa nak siasat Perdana Menteri masalahnya kan? Tapi yang ini kita akan ulas lagi kejap lagi tentang isi kandungan apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut. Kemudiannya pada 10 hari bulan, which is semalam tuan-tuan sekalian, pelancaran Menara 118 oleh Yang di-Pertuan Agong tidak nampak langsung terlibat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Zaid Amidi. Which is perkara ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Sebab mana-mana bangunan tinggi atau pencakar langit yang hebat-hebat dekat Malaysia ini pastinya akan dilancarkan oleh Perdana Menteri. Tetapi untuk kali ini, tiba-tiba pula Yang di-Pertuan Agong melancarkan bangunan tersebut, bangunan Menara 118 itu. Perdana Menteri bukannya berada dekat luar negara. Program beliau bersama-sama dengan Perdana Menteri Singapura hanya akan berlangsung pada hari ini, 11 hari bulan. Tetapi 10 hari bulan semalam, Perdana Menteri tak ada ketika pelancaran Menara 118. Macam pelik je. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau anda perhatikan, page FB Istana Negara yang selama ini hilang entah ke mana, tiba-tiba muncul kembali. Dan muncul kembali itu satu hal lah. Muncul kembali tanpa sebarang gambar PMX di dalamnya. Itu yang pelik-pelik tu tuan-tuan sekalian. Sangat-sangat pelik. Banyak sangat mesej-mesej yang begitu kriptik yang kita nampak pada ketika ini sedang disampaikan oleh semua pihak. Mana-mana pihak semua menyampaikan mesej-mesej yang memang sangat-sangat halus maksudnya dekat sini. Baik, sekarang kita membicarakan tentang butiran apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tulisannya berhubung dengan perjumpaan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa. Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah meminta Datuk Seri Anwar untuk terus menjalankan tugas beliau dan baginda tidak akan melayan sembarang percaturan politik. Itu satu. Nombor duanya, ini yang paling penting. Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah macam hendak imply betapa ada pihak yang hendak merasuah sebanyak 500 juta ringgit ataupun 750 juta ringgit kepada Yang di-Pertuan Agong dalam tulisan beliau. Benda ini sebenarnya telah dilaporkan oleh satu portal yang dipercayai ada hubung kait dengan Jacom. Dalam erti kata lain, berkemungkinannya Jacom telah menggunakan portal ini untuk melaporkan betapa Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Zaim Zadudin yang bertindak untuk mewakili geng-geng Perkhidmatan Nasional ini berasuah Yang di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit. Satu tuduhan yang sangat-sangat besar. Dan Tun Dr. Mahathir dan tulisan beliau telah menafikan perkara ini sekeras-kerasnya, bahkan mencabar. Kalau betul you kata I telah rasuah Yang di-Pertuan Agong, sila kemukakan bukti. Dan Tun Dr. Mahathir telah menyebut bab rasuah ini dia akan kena hukuman kepada kedua-dua pemberi dan juga penerima. Bukan pemberi saja kena, penerima pun akan kena. Jadi adakah page yang dipelopori oleh Jacom ini kata-katanya hendak imply betapa Yang di-Pertuan Agong sebenarnya telah menerima rasuah tersebut? Itu merupakan satu tuduhan yang sangat-sangat biadab terhadap Yang di-Pertuan Agong. Mengapa agaknya? Pada pandangan saya, benda ini sebenarnya memang tak ada bukti pun, tetapi sekadar satu persepsi yang cuba untuk disebarkan kepada masyarakat. Katakanlah Yang di-Pertuan Agong memang berjumpa sungguh dengan 121 orang MP yang dikatakan telah menandatangani SD untuk tidak sokong Datuk Seri Anwar itu, maka mungkin sesetengah rakyat ini akan beranggapan Agong ada konflik of interest sebab Agong telah terima rasuah sebanyak 1 bilion ringgit. Nampak tak dekat situ permainan licik dan jahat mereka ini tuan-tuan dan puan sekalian. Mereka cuba untuk mengheret Agong ke dalam percaturan politik. Agaknya sebab itulah Yang di-Pertuan Agong telah bertitah kalau ikutkan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim betapa baginda tidak mahu terlibat dalam mana-mana percaturan politik oleh pihak-pihak tertentu. Mungkin inilah maksud baginda, cuba untuk mengheret baginda ke dalam percaturan politik, menuduh baginda telah menerima rasuah sebanyak 1 bilion ringgit, satu tuduhan yang sangat-sangat kurang ajar, sangat-sangat biadab dan langsung tidak sesuai dilakukan oleh mana-mana pihak untuk memberikan satu gambaran konon-kononnya Agong ini mungkin ada konflik of interest. Kalaulah betul Agong bakal berjumpa dengan 121 orang MP yang telah sign SD itu. Anda nampak tak mana pergerakan benda ni?
Tetapi macam biasalah tuan-tuan sekalian, kerajaan Perpaduan Madani ini jenisnya tuduh saja, bukti entah ke mana. Dulu masa awal-awal mereka menjadi kerajaan, mereka tuduh Muhyiddin Yassin sakau 600 bilion sampai kesudah tidak ada bukti. Masuk mahkamah pun mahkamah reject, mahkamah kata bukti cacat. Fitnah PN menerima dana judi. Sampai sekarang SPRM tak buka siasatan apa pun masalahnya. Dan sekarang ini menuduh Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Daim Zainuddin merasuah Yang di-Pertuan Agong 1 bilion ringgit menerusi jalan kapal daripada London ke Singapura. Weh, lain macam betul korang punya imajinasi bang. Lain macam betul korang punya cerekayasa ini semata-mata untuk memburukkan pihak-pihak tertentu yang dikatakan konon-kononnya ada terlibat dalam langkah Dubai ini. Gila betul kau punya permainan kan? Tetapi saya yakin tuan-tuan dan puan sekalian, berdasarkan kepada apa yang berlaku, apa yang kita nampak, apa yang kita perasan dan apa yang kita boleh agaklah, boleh tekalah situasinya kan? Satu demi satu apa yang cuba dilakukan oleh Perdana Menteri ataupun pihak-pihak tertentu ini, sekiranya kalau betul mereka merancangkan perkara itu, satu persatu tidak menemui kejayaan. Semuanya menemui jalan buntu dan nampak gayanya perubahan kerajaan ini seolah-olahnya tidak boleh ditahan-tahan lagi. Even kisah Ngeh Koham yang konon-kononnya rumah beliau telah terbakar, kereta beliau telah terbakar pun tidak mampu untuk mengalihkan momentum ini sebenarnya. Bahkan ramai pihak telah merasa sangsi. Betul ke Ngeh Koham ni ada orang nak khianat dia? Ke macam mana? Nampak tak kat situ? Jadi oleh kerana semua buah telah digunakan dan tidak mampu lagi untuk digunakan lagi dah sebab semua buah itu tak boleh pakai, maka berkemungkinan besarnya apa yang telah diumumkan atau dicabarkan oleh Perdana Menteri iaitu mana-mana MP yang hendak menjatuhkan beliau kenalah kemukakan usul undi tidak percaya dekat Parlimen. Tetapi soalan timbul, perlu ke mana-mana MP ini kemukakan usul undi tidak percaya dekat Parlimen? Jawapannya tak perlu pun. Bukan satu prasyarat mana-mana MP ke apa-apa ke untuk menjatuhkan Perdana Menteri wajib melalui usul tidak percaya. Itu bukan satu prasyarat sebenarnya. Yang penting ada bukti yang Perdana Menteri sudah hilang sokongan. Tak kiralah melalui SD ke ataupun 121 orang tu duk beratur ramai-ramai depan Parlimen cakap seorang-seorang, okey kami semua MP ada 121 orang ni, kami dah tak sokong Perdana Menteri. Ataupun apa-apa saja perkara yang menjadikan bukti ataupun mengesahkan betapa Perdana Menteri ini sudah hilang sokongan, maka cukup. Itu pun dah membandai untuk membuktikan Perdana Menteri ini sudah tidak boleh lagi menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang sudah hilang sokongan perlulah menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan keadaan betapa beliau sudah tidak ada lagi sokongan dan beliau haruslah meletakkan jawatan ataupun mungkin menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membuarkan Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU yang ke-16. Itu saja. Tak semestinya kena ikut usul undi tidak percaya. Itu cuma salah satu kaedah sahaja. Dan apa yang saya sebut ini tuan-tuan sekalian, semua ini ada dalam perlembagaan negara kita. Bukan saya sebut saja. Anda boleh rujuk perkara 40 yang kena dibaca dengan perkara 43 tentang kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri dan bagaimanakah Perdana Menteri itu boleh kehilangan jawatannya sekiranya kalau sudah tidak ada sokongan majoriti dalam Dewan. Jadi tuan-tuan sekalian, semua ini membawa pada satu persoalan. Adakah langkah Dubai ini ataupun pergerakan-pergerakan untuk menggantikan kerajaan ini akan menjadi kenyataan? Kalau anda tanya saya tidak akan dapat memberikan jawapannya sebab bukan saya mastermind. Saya hanya menyampaikan saja chain of events kepada anda untuk kita sama-sama cakna tentang apakah yang berlaku dan apakah perkara yang boleh kita baca between the lines. Tetapi macam saya selalu katakan, banyakkan berdoa, banyakkan bermunajat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan mempermudahkan segala urusan rakyat Malaysia ini untuk mendapat sebuah kerajaan yang jauh lebih kompeten dan juga seorang Perdana Menteri yang tidak berdendam, yang fokus pada kerja-kerjanya dan yang paling penting sekali, mendapat sebuah kerajaan yang benar-benar dapat menangkap imajinasi seluruh rakyat Malaysia, bukannya kerajaan yang hanya berretorik, hanya meraungkan semangat reformasi tetapi hampir hapah pun tak guna tuan-tuan dan puan sekalian. Apa-apa pun yang paling penting sekarang ini, drama masih rancak. Masih lagi belum nampak bagaimanakah penyudahannya. Yang paling penting, kita just duduk diam-diam, kekal tenang, banyakkan berdoa dan yang paling penting sekali, jangan kita terburu-buru untuk berjumpa dengan Perdana Menteri atau sesiapa sahaja dalam kerajaan Perpaduan Madani ini untuk tanyakan soalan ini. Belum masanya lagi. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?